السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Jadi insyaAllah kita ambil sikit hukum yang terkandung dalam ayat ini, iaitu tentang hukum i'tikaf, tentang masalah i'tikaf. Jadi sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut masalah i'tikaf, wala tubashiruhun wa antum aakifun fil masajid, dan janganlah kamu gauli mereka, isteri-isteri kamu, ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Jangan kamu gauli mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Hukum iktikaf disebut sewaktu Allah menerangkan tentang hukum apa? Hukum apa? Ayat ini tentang hukum apa? Puasa. Jadi ayat Allah sebut tentang iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu gauli mereka padahal kamu sedang beriktikaf di masjid. Jadi ayat tentang iktikaf ini datang dalam keadaan Allah terangkan hukum puasa. Sebab tu kalau kita buka kitab fiqh, hukum iktikaf, masalah iktikaf, dia akan datang dalam bab puasa. Dia akan datang bab puasa, sebab Allah sebut masalah iktikaf ini dalam bab puasa. Jadi sekarang, adakah untuk iktikaf kita perlu berpuasa? Satu, berapa lama tempoh iktikaf sehingga boleh seorang itu disebut sebagai muktakif, beriktikaf? Kedua, di mana dia perlu iktikaf? Di mana dia perlu iktikaf? Kemudian apa? Tadi apa? Pertama? Kedua, di mana dia perlu iktikaf? Okey, kemudian adakah disyaratkan puasa sewaktu iktikaf? Jadi apa makna iktikaf? Apa makna iktikaf? Dia kata iktikaf ni mulazamatu syai'in wa habsu alaihi birran aw isman. Kita melazimi suatu dan kita menjadikan diri kita terikat dengan benda tersebut. Itu iktikaf. Makna asalnya segi bahasa, kita melazimi sesuatu dan kita menjadikan diri kita terikat dengannya, sama ada benda tadi kebaikan ataupun kejahatan. Apa iktikaf? Pada segi bahasanya melazimi sesuatu dan kita menjadikan diri kita terikat dengannya, sama ada perkara tadi baik ataupun dosa.
Sebab tu yang dosa apa? Orang kafir beriktikaf. Orang kafir memberi iktikaf. Apa Nabi Ibrahim sebut? Ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun. Ma hadhihi at-tamasil, apakah berhala-berhala ini yang kamu beriktikaf padanya? Berhala apa ni kamu iktikaf ni? Okey, makna kamu mengelah lazimi dia. Tapi dari syarat apa makna iktikaf ni? Al-muqsu fi baitillah biniyatil ibadah. Al-muqsu, kita melazimi rumah Allah, mana masjid-masjid, dengan niat ibadah. Biniyatil ibadah, dengan niat ibadah. Kita melazimi rumah Allah dengan niat ibadah. Okay. Kita melazimi rumah Allah dengan niat ibadah. Jadi sekarang masalah i'tikaf, syarat i'tikaf ini, okey, Rasulullah telah tunjuk macam mana cara i'tikaf. Rasulullah telah tunjuk macam mana cara i'tikaf. Okey, ibarat i'tikaf. Sekarang hadis yang datang tentang i'tikaf Rasulullah macam mana? Bila Rasulullah SAW i'tikaf? Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'dharahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, shadda mi'dharahu, dia mengikat kain dia kuat-kuat. Ini mi'dhar, daripada pinggang sampai ke lutut. Ini mi'dhar kita panggil, diikat. Makna apa maksudnya? Dia tak gauli isterinya lagi bila 10 malam terakhir. Wa ayqadha ahlahu, dia membangunkan keluarganya, sebab rumah Rasulullah sebelah masjid. Wa ahya laylahu, dia menghidupkan malamnya. Makna Rasulullah SAW i'tikaf dia dalam keadaan dia berpuasa. Kedua apa? 10 malam terakhir. Dan akhir sekali apa? Dia buat di masjid Nabi. I'tikaf dia. Jadi para ulama yang berpegang dengan cara Rasulullah buat, yang berpegang dengan cara Rasulullah buat untuk i'tikaf, mesti seperti yang Rasulullah tunjukkan ini. Syarat beriktikaf mesti seperti yang Rasulullah telah tunjukkan. Apa? Pertama, tidak boleh kurang pada 10 hari. Makna 10 malam terakhir. Kedua, mesti di Masjid Nabi atau Masjidil Haram atau Masjid Aqsa. Dasarkan firman Rasulullah, la tashaddur rihal illa ila salas masajid. Jangan kamu tashaddur rihal, berazam untuk, makna kamu untuk musafir. Jangan kamu nak pergi musafir melainkan pada 3 tempat saja. Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa. Mesti di Masjid Nabi atau Masjid Haram atau Masjid Aqsa. Rasulullah buat di Masjid Nabi, di Masjid Nabi. Yang ketiga, mesti dalam keadaan berpuasa. Karena itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para ulama yang berpegang bahawa i'tikaf ini ibadatnya, bentuk ibadatnya yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW, kita tidak boleh keluar daripada cara yang Rasulullah telah tunjukkan. Syarat dia apa? Mesti apa? 10 hari. Kemudian apa? Dalam keadaan berpuasa, dan mesti salah satu masjid ini. Masjid apa? Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa. Tanpa ini tak sah, sebab Rasulullah telah tunjukkan. Okey, tapi pendapat ini tidak dipegang. Ini pendapat apa? Yang orang yang mengatakan bahawa ibadat i'tikaf memang Allah sebut secara umum kan, tapi Rasulullah telah tunjukkan. Jadi kita terikat dengan cara yang telah Rasulullah tunjukkan ini. Maka tidak ada i'tikaf kalau tidak berpuasa, tidak ada i'tikaf kurang dari 10 hari, dan tidak i'tikaf dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi kalau begitu, walaupun begitu, kita ambil apa? Jadi Imam Syafi'i tunjuk
itu ya Rasulullah buat, itulah cara yang terbaik. Tapi bolehkah kita buat kurang daripada itu? Kita iktikaf, sebab maksud iktikaf sini Imam Syafi'i melihat, mazhab kita Imam Syafi'i, dia melihat iktikaf itu dari segi bahasa, faham tak? Kemudian dimakna dengan makna syar'i. Jadi kalau sekadar apa makna syarat dia? Al-mukthu bi niyatil ibadah, kita berada satu tempat untuk niat ibadat. Jadi pendapat Imam Syafi'i memadai, biarpun satu lafaz kita masuk masjid niat iktikaf, jadi iktikaf. Macam sekarang kita niat iktikaf, jadi iktikaf. Okey, niat mana kita berada situ saja, biarpun satu lafaz dia jadi niat iktikaf. Dan tidak semestinya 3 masjid ni, sebab Allah sebut wa antum akifuna fil masajid, engkau beriktikaf di masjid. Jadi mana-mana masjid pun sah iktikaf, nama masjid sah iktikaf. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i, perempuan sekiranya satu bilik tu dia jadikan tempat musalla dia boleh iktikaf bulan Ramadan tempat musalla dia tadi. Macam kalau perempuan dia solat di rumah kan, ada satu tempat dia jadikan tempat ibadat dia, boleh dia iktikaf di musalla dia boleh beriktikaf di musalla dia. Ini pendapat Imam Syafi'i. Okey, kemudian dia tak disyaratkan puasa, sebab Allah sebut dalam Quran, iktikaf ini syariat yang datang sebelum Rasulullah lagi. Syariat yang datang sebelum Rasulullah, dia syariat yang lama. Allah sebut dalam Al-Quran. Okey. Wa tahhira baytan lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku, baytan lit-taifin, untuk orang bertawaf, wal-'akifin, dan orang beriktikaf. Jadi apabila melazimi satu tempat itu dengan niat ibadat telah nama iktikaf. Jadi memadailah kita masuk masjid niat ibadat nama iktikaf. Mana tidak semestinya kita mesti buat seperti Rasulullah buat, sebab makna iktikaf telah ada. Boleh faham? Okey, jelas tu. Jadi kalau siapa pegang, okey, jangan buat yang Rasulullah tak buat. Jangan iktikaf melainkan apa? Di masjid Nabi atau Masjid Haram atau Masjid Aqsa. Jangan iktikaf melainkan dalam keadaan berpuasa. Kemudian apa? Jangan kurang iktikaf daripada 10 malam. Sebab Rasulullah 10 malam terakhir. Bulan puasa tunggu 10 malam terakhir. Kalau siapa kata ambil dapat ni, nak pegang, kata kita tak boleh buat apa Rasulullah tak buat, nak buat iktikaf macam Rasulullah buat. 10 tak keluar masjid 10 malam tu. Keluar masjid hanya apa? Untuk iring isteri. Sebab tu mudah iktikaf kita. Keluar masjid nanti niat balik. Pergi kerja nanti masuk niat balik. Sebab tu bulan Ramadan mana aku sebulan aku iktikaf. Malam aku tidur, nanti kau keluar malam aku niat balik. Iktikaf Rasulullah bukan begitu. Okey, sehari sebenarnya dia tak keluar melainkan ada hajat saja, dia hantar Sofia, kemudian dia masuk balik. Okey, tapi sebab Imam Syafi'i dia kata itulah Rasulullah tunjuk, itulah paling terbaik, dan kita boleh kurang pada itu, sebab makna iktikaf ada makna biarpun kita berada sebentar dalam masjid, kerana itu termasuk makna iktikaf. Okey. Sebab kita kadang-kadang kan kalau kita tak faham fikah ni. Okey. Jadi engkau buat iktikaf begitu, Rasulullah bukan buat begitu pun. Jadi iktikaf kita buat selama ni bid'ah lah. Malam masuk 10 malam Ramadan terakhir. Malam saya kena iktikaf, esok pergi kerja. Bukan begitu iktikaf Rasulullah buat. Boleh faham bukan? Jadi bid'ah tak bid'ah tu. Bid'ah tak bid'ah benar tu. Malam kita datang, esok kita keluar. Rasulullah bukan buat begitu. Dia iktikaf, dia duduk masjid terus. Jadi kita pegang pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i kata Rasulullah buat itu adalah benda yang terbaik. Dia duduk situ sebab Rasulullah keazamannya azmun Rasul. Dia duduk di 10 terakhir itu, dia tak keluar melainkan ada hajat saja. Sebab tu sebagian lagi tak boleh keluar. Kalau niat iktikaf saja, dia tak boleh keluar sampaikan, tak boleh ziarah orang sakit. Nanti kita masuk dalam bab iktikaf, sebab dia bab iktikaf, dia masuk dalam bab puasa. Jelas tak? Jadi kita ambil macam ni, memadai kita dapat fadilah iktikaf ni dengan apa? Kita berada masjid walaupun sebentar. Jelas ya? Okey, jadi kita masuk masjid, sebab tu kita letak masuk masjid niat iktikaf. Sebab pada mazhab kita
dapat i'tikaf biarpun tidak sampai 10 hari, biarpun bukan dalam keadaan berpuasa, biarpun bukan di masjid haram, masjid Nabi atau masjid Al-Aqsa, semuanya dapat fadilat. Yang Rasulullah tunjuk itu yang terbaik. Jelas ya? Oke, jadi cukup sekat tu. Jadi kita masuk. Wallahu a'lam.